Yang kedua, kita terpaksa jaga kerelaan pemerintah. Yang ketiga, kita mungkin terpengaruh dengan gaya hidup dia yang kita tak mampu, hilang zuhud kita. Dia kalau betul-betul ulama akhirat, dia kurang bergaul dengan pemerintah. Tanda ulama yang keenam, tak tergesa-gesa keluar fatwa, tak tergesa-gesa berkata-kata. Dia hati-hati nak bercakap. Contoh dia yang biasa kita sebut, Imam Malik. Orang pernah tanya pada dia 48 soalan, dia jawab 16 saja. Berhati-hati. Begitu juga Imam Ibn Sirin. Ibn Sirin ni salah satu kemahirannya tafsir mimpi. Setiap hari orang tanya kat dia banyak tafsir mimpi, tapi kadang-kadang dia jawab satu saja. Yang lain tu dia tak tahu, tu dia jawab tu tak tahu. Dia tak ada nak jaga status. Kalau kita orang tanya, kita pula ustaz, orang tanya 10 soalan, kalau boleh kita nak jawab 10. Kalau tak boleh jawab tu rasa macam malu kan? Nak jawab juga. Kalau ulama akhirat, yang mana dia tak boleh jawab, dia kata saya tak tahu. Dia mungkin jawab 2-3 macam tu lah. 2-3. Tanda ulama akhirat yang ketujuh, banyak beri perhatian kepada ilmu batin, ilmu hati. Kalau seorang-seorang ulama tu sepanjang kita kenal dia duk cerita tentang hukum hakam, cara baca Quran, pemerintahan, politik Islam, syiar-syiar Islam, majlis-majlis selawat, hadis-hadis. Tapi ilmu batin, ilmu hati ni kurang cerita. Tak pernah dengar pun dia cerita. Tak ada pun satu majlis khusus dia nak cerita ilmu batin. Kemungkinan orang ni ulama dunia. Salah satu ciri ulama dunia, dia bukan ulama akhirat. Kalau ulama akhirat ni, dia akan tumpu pada ilmu batin. Sebab tu Hasan Al-Banna dalam usul 20 dia ada cakap, amal hati lebih penting daripada amal anggota zahir. Amal hati kita lebih penting daripada amal anggota. Walaupun dua-dua tu penting, tapi amal hati lebih penting daripada amal anggota zahir. Itu kata Hasan Al-Banna. Dia kalau seorang-seorang tu ulama akhirat, dia akan lebihkan kepada ilmu hati, ilmu batin. Tanda ulama akhirat yang ke-8, dia sungguh-sungguh menguatkan keyakinan. Keyakinan ni ada dua jenis. Yakin yang pertama, yakin ilmu kalam. Yakin yang kedua, yakin ahli tasawuf, ahli fiqh. Ini kita dah cerita panjang. Secara ringkasnya, yakin ilmu kalam ni macam ni. Orang tanya, kamu percaya tak hari akhirat, hari kebangkitan semula? Orang pertama kata, aku percaya 100%. Tu kuatlah yakin. Orang kedua pula, aku percaya tapi rasa-rasa tak tahu lah. Dia ada kurang sikit. Maksud dia yakin dia kurang. Orang ketiga pula, aku tak percaya hari akhirat ni, tapi tak tahulah pula kot-kot memang ada. Dia keyakinan dia berbeza macam tu. Yang tu keyakinan ilmu kalam. Keyakinan yang tu bukan yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Keyakinan yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, yang kata nak bagi kuat al-yaqin ni tadi, ialah yakin menurut ahli tasawuf dan ahli fiqh. Yakin macam mana? Kalau kita tanya satu-satu orang tu, kamu yakin tak dengan kematian, dengan hari akhirat, dengan hari kebangkitan? Yakin. Dan kita tengok dia sembahyang 5 waktu cukup. Maksud dia yakin betul ya? Ada orang kita tanya, kamu yakin tak dengan kematian, hari akhirat, hari kebangkitan, syurga neraka? Yakin. Tapi sembahyang dia 3 waktu ya sampai semalam. Ada orang pula, kamu yakin tak dengan dosa pahala hari akhirat, syurga neraka ni? Yakin. Tapi dia tak sembahyang pun. Tu yakin menurut ahli tasawuf dan ahli ilmu fiqh. Kalau orang tu ulama akhirat, dia akan kuatkan keyakinan jenis yang kedua. Tanda ulama akhirat yang ke-9, terpamer ketakwaan pada dirinya. Maksud dia kita nampak dia tu nampak dah. Rasa dah. Kita tengok dia terasa dia ni. Memang ustaz sungguh lah, memang ulama, memang syekh sungguh lah. Ada orang tu kita tengok dia pun kita, ni syekh apa ni? Lain macam syekh. Kita nampak saja dia, terus kita teringat agama, teringat dakwah, teringat majlis-majlis pengajian. Kita dengar saja apa yang dia cakap, ilmu kita bertambah, ketakwaan kita kepada Allah bertambah. Yang tu mungkin ulama akhirat. Bila kita teringat je kat dia, kita pun termotivasi nak buat baik sebab kita ingat agama. Bila teringat dia dekat kawan kita ni, kita bila teringat dia ni rasa sejuk hati, teringat agama, teringat dakwah. Tu bagus. Jadi kalau orang tu ulama akhirat, bila kita ternampak dia, kita dengar cakap dia, kita teringat dia saja, kita teringat agama. Ulama akhirat tu. Tapi kalau kita nampak dia, kita dengar cakap dia, kita teringat kat dia, kita teringat benda lain. Padahal dia tu ulama. Jadi boleh jadi dia tu ulama dunia.
Tanda ulama akhirat yang ke-10, dia akan banyak memperkatakan tentang sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang dikeji pada syarak. Sifat-sifat mazmumah ni contoh dia cepat marah, cepat sensitif, riak, mudah hasad dengki dengan orang. Itu sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah ni dia merosakkan amal kita. Bila kita tak kenal sifat-sifat mazmumah, mungkin kita dah termasuk ke dalam sifat-sifat mazmumah tu tadi. Kata orang tak kenal ular, kena patuk ular. Tak kenal kala, kena sengat dengan kala. Sebab tu kena kenal sifat-sifat mazmumah. Jadi kita duk ikut satu jemaah, duk ikut satu tok guru tu, dia tak pernah cerita apa pasal sifat mazmumah ni. Duk cerita benda lain, benda agama juga, tapi mazmumah ni dia tak tekan. Boleh jadi dia dah tergolong dalam ulama dunia. Tanda ulama akhirat yang ke-11, mereka akan mengutamakan pemahaman berbanding ingatan. Kata Imam Al-Ghazali, jangan menjadi karang ilmu, jangan jadi guni ilmu. Ada orang dia hafal banyak benda dalam agama ni, tapi dia nak hurai, dia nak amal, dia nak sampai kepada orang, tak boleh. Dia nak amal pun tak reti, dia cuma boleh hafal saja. Dia hafal sampai 20,000 hadis. Bila nak keluarkan hukum dia tak pandai. Dia jenis disket, jenis komputer. Dia jenis pusat sumber, dia ingat kuat, tapi dia nak canai ilmu tu dia tak boleh. Ada pula orang lagi, dia hafal mungkin tak banyak, hadis takat 1,000-2,000 saja dia hafal, tapi kalau nak mencanai agama ni dia pandai. Nak keluar satu hukum masalah yang baru timbul, macam mana pemindahan organ, kita punya hati nak bagi pada orang lain, zaman dulu tak pernah ada. Dia pandai canai, lah dapat keputusan, boleh ke tak boleh ke dia pandai. Kalau yang jenis karung ilmu tu tadi, dia ingat kuat, ingat banyak benda, tapi dia tak boleh nak canai. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dapat kebaikan, Allah akan memberikannya kefahaman dalam agama. Allah nak bagi kita menjadi baik, kita makin faham. Makin lama makin faham, makin lama makin faham. Tu bagus dah tu. Tapi kalau duk belajar makin tak faham, belajar makin tak faham, tu ada masalah. Dan jenis yang ke-12, yang hari ni lah, kita ambil secara ringkas lah pun. Kalau betul satu orang tu ulama akhirat, dia akan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah yang mana yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali? Yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali bukanlah yang kita kata tu baca Yasin malam Jumaat. Betul, bukan yang tu. Kita dah lalui dah bahagian ni sikit. Bid'ah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali ni, contoh dia bertengkar. Ulama sama ulama dua asyik berdebat, berpanjang-panjang bertengkar bertahun-tahun. Yang tu bid'ah yang tak pernah berlaku zaman Nabi, zaman sahabat. Lagi bid'ah mengejar jawatan. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman salafus soleh orang tak buat macam tu. Lagi kejar harta, kejar kesenangan. Lagi bid'ah bergelumang dengan sultan-sultan, dengan pemerintah-pemerintah. Lagi bid'ah menghias-hias masjid. Dia hias masjid tu berlebih-lebihan, padahal orang sembahyang kurang. Hias tu lebih-lebih sampai ke membazir. Termasuklah lagi bid'ah membazir dan macam-macam lagi. Tapi bukanlah bid'ah yang talqin, yang tahlil, yang wirid lepas solat, bukan yang tu. Imam Ghazali tak sebut yang tu. Jadi inilah 12 tanda seseorang tu ulama akhirat. Bila kita ingat tanda-tanda yang pernah kita belajar ni, kita boleh pelan. Kalau orang kata dia tu Tok Syekh besar tu, kita tengok 12 tanda ni, kita ini bukan ni. Ini ulama dunia ni. Walaupun orang kata dia ulama besar, tapi ulama dunia ni.